Psst, psst. Buat apa tu? Hari ni, cikgu nak kongsi sesuatu. Jom masuk kelas cikgu. Alright, so hari ni cikgu purposely akan fokus kepada novel lebih sikit lah sebab kita tak pernah buat novel, and then you all pun dah buat dekat sekolah. So hari ni cikgu akan ajar 2 novel tau. Satu novel Selangor, satu novel Terengganu, Melaka, whatsoever tu lah, okay? So 2 novel, satu cikgu akan ajar Tawanan Komandan Kaukasus, satu lagi cikgu akan ajar Chot. Okay, warna biru untuk novel Chot, warna hitam untuk Tawanan Komandan Kaukasus. Okay, novel Chot siapa penulis dia? Azizi Haji Abdillah kot. Komandan Kaukasus Ruzaini Yahya. Awak buat nota berdasarkan awak punya novel je ceritalah alias dia muda tahun 5, dia ni dah kematian ayah. Lepas tu ayah dia bagi dia seekor monyet. Monyet tu dah well trained. Nama monyet tu Chot. Chot ni pandai mengambil kelapa. So dengan adanya Chot, alias ni dapatlah bantu ibu dia ambil upah petik kelapa. Lepas tu dia ni berkawan baik dengan Som. Alias dengan Chot ambil upah petik kelapa dekat kebun ayah Som. Lepas tu diorang pun belajarlah sama-sama. And then pagi tu Chot dengan alias pergi kutip kelapa dulu. Dia datang lambat ke sekolah. Cikgu Sunan marah sebab dia datang lambat pergi sekolah. Cikgu Sunan ni cikgu matematik dia. So Cikgu Sunan ni didenda olempang something macam tu, sampailah si alias ni terkena kepada bucu meja. Telinga dia kena pada bucu meja kawan dia, and then menyebabkan telinga dia bernanah dan berbau busuk. Dia diejek oleh kawan-kawan dia sebabkan situasi tu. So dia cakap dengan Som dia tak nak pergi sekolah sebab dia rasa malu kawan-kawan dia ejek. Tapi disebabkan oleh Cikgu Sunan ni berasa tanggungjawab, dia pun pergilah tengok alias dekat rumah dia. Okey. Sekali dia datang kat rumah alias, dia tengok Allah kesiannya. Rumah alias ni dalam keadaan yang sangat-sangat daif. Dia tak tahu pun kesusahan alias tu macam mana. Dia tak tahu pun. Bila dia dah tahu macam tu, dia orang pun bantulah si alias ni. Tapi dalam masa yang sama, masa tu alias baru nak balik, and then Chot tu dekat atas pokok. Atas pokok ke apa something. And then Chot ni marah sangat dekat Cikgu Sunan sebab menyebabkan alias tak boleh pergi sekolah. Dia pendek kata mencederakan tuan dia lah. And then bila dah macam tu, Chot ni pergi gigit lengan Cikgu Sunan. Alias nak leraikan benda tu tak boleh. Lepas tu alias dah tak ada cara lain dah. Dia ambil lembing ke tombak something macam tu. Dia rodok perut Chot. Chot mati terkulai. Allah, hai. Itu binatang kesayangan dia. And then dia mati terkulai. So lepas tu alias kuburkan Chot. Dia tulis kat papan tanda tu, Chot tunggu aku dekat pintu universiti. Dia kata macam tu. And then disebabkan oleh peristiwa itu, Cikgu Sunan berjanji untuk bantu alias dalam dia punya yuran pengajian sampai dia ke peringkat universiti. Itu je lah ceritanya. Tak panjang pun. Okay? Itu cerita tentang Chot. Okey, beralih kepada cerita tentang Komandan Kaukasus. Komandan Kaukasus ialah cerita tentang Farhani dan kawan-kawan dia disuruh oleh Cikgu Salimah untuk mencari kumbang. Okey, diorang nak buat taman mini kumbang dekat sekolah. And then Farhani ni dia anak seorang ranger hutan, jadi dia tak takut. So Farhani pun cakaplah dengan Ciame dengan Mira, kot nama dia. Cakap dengan Ciame dengan Mira, dia kata, okey, aku akan tunggu kau dekat kebun datuk aku untuk kita cari kumbang. Sampai dekat kebun tu, Farhani tengok ada rumah usang. Rumah usang tu ialah rumah usang peninggalan zaman penjajahan dulu. And then bila dia masuk kat rumah tu, dia rasa ada tekanan udara yang lain. Rupanya dia termasuk dalam dimensi kumbang. And then pada masa yang sama, Ciame dengan Mira dah sampai dah, tapi cari-cari Farhani tak ada. So diorang pergi ke rumah Farhani untuk cakap dengan mak dia, mana Farhani cik? Kita orang dah sampai kat kebun ni, Farhani tak ada. Tapi sebenarnya at the moment Farhani dah masuk dalam dimensi kumbang. Dia masuk and then dia terjumpa dengan kumbang Bara. Bara pegang tangan dia dengan kuat. So Bara bawa dia ke berjumpa dengan Maharaja Tanduk. Maharaja Tanduk arahkan dia untuk dikurung dekat dalam makmal tabung uji dia lah. So dia minum sesuatu macam tu, dia pingsan, and then bila dia tersedar, dia nampak ada orang lain dekat dalam tabung uji yang lain. Sekali dia tengok-tengok, tu kawan aku Kim Yong. Dia tengok, Kim Yong yang selama ni hilang dah 2 minggu,
Rupa-rupanya Kim Yong ada dekat situ. Pada malam tu ataupun pada esoknya itu terjadinya pemberontakan antara Komander Kaukasus, Maharani Tanduk, Putih Koleoptera dengan darah merah dan darah bintik. Darah bintik yang jahat, darah merah yang baik. Darah bintik lepaskan Kim Yong untuk ikut Putih Koleopatra. Rupa-rupanya mereka ni lah yang membocorkan rahsia dan bagi tahu kat mana lokasi mereka, and then diorang fast forward, diorang pakaikan cecair endosulfan untuk menumpaskan Komander Kaukasus, and then benda tu berjaya. Tapi lepas tu mereka balik ke alam manusia dalam keadaan mereka halimunan. Selepas itu mereka balik semula ke dimensi kumbang. Bara cakap kita ada satu serum. Kita ada serum yang tapi kita tak pernah guna benda ni dekat manusia. Kita pun tak tahu lagi sama ada benda tu okey ataupun tidak. And then dia minum, dia balik ke dimensi manusia, subuh tu dia jumpa family dia. Okay dah, that's all ceritanya. Laju macam kapal cikgu cerita kan. So saya harap awak memang dah baca awak punya sinopsis sendiri sebab saya tak boleh nak tolong banyak sangat sebab ada 2 novel ni saya nak cover. Okay, tema untuk Chot. Apa tema untuk Chot? Bertemakan kasih sayang sesama makhluk ciptaan Tuhan. Betul. Kalau susah sangat tu, awak buat je kasih sayang antara manusia dengan haiwan. Settle. Untuk dapatkan dia punya markah, awak kena bagi 3 poin. Apa kasih sayangnya? Okay, alias dia sayang Chot. Sebab itulah peninggalan arwah ayah dia. Lepas tu alias dengan Chot ambil upah petik kelapa. Pak Din. Okay. Lepas tu Cikgu Sunan lawat alias. Okay, sebab dia nak minta maaf lah. Lepas tu Chot serang. Lepas tu alias terpaksa bunuh dia. Dia kuburkan, dia menangis. And then dia tulis dekat papan tanda tu, tunggu aku. Tunggu aku di pintu di universiti kot. Koma Chot. Itulah lebih kurang awak punya isi. Untuk tawanan Komander Kaukasus, apa dia punya tema? Senang je. Kegigihan remaja menghadapi berbagai cabaran dari tangan. Boleh. Apa bukti kegigihan dia? Farhani dan rakannya gigih untuk mencari kumbang seperti yang diarahkan oleh Cikgu Salimah. Lepas tu pula terjadilah pula kan. Right, Farhani gigih mengatur strategi untuk menewaskan Komander Kaukasus dengan menggunakan cecair endosulfan. Lepas tu gigih lagi. Wei Hakan dan Lehna gigih mencari Farhani kerana terjumpa sapu tangan milik Farhani. Ini dia punya tema, dia punya contoh tu masuk kat dalam ni nah. Kalau awak dah baca, awak faham. Kalau awak dah tahu sinopsis, awak faham apa yang saya cerita ni. Terusnya, okey. Nilai. Orang Melaka. Apa nilai yang awak dapat? Cikgu tak nak cakap. Jangan jawab. Itulah cikgu tak nak cakap tapi reveal juga dah kan, bertanggungjawab. Dalam dua-dua novel ada cerita bertanggungjawab ni. Cikgu ambil nilai yang sama sebab senang. Okey. Bertanggungjawab. Yang pertama, kalau untuk orang Melaka, untuk orang Melaka, tanggungjawab ialah alias galas tanggungjawab. Untuk sara keluarga dia dengan petik kelapa. Untuk sara keluarga dia dengan petik kelapa. Sebab keadaan rumah dia usang, and then ibu dia lumpuh, and then dia tak ada ayah. Jadi dengan usia yang muda tu, dia bertanggungjawab terhadap diri dia dan ibu dia. Kalau dekat orang Selangor, tanggungjawabnya kita nampak waktu Cikgu Salimah dah bahagikan dalam kumpulan, setiap kumpulan kena cari ataupun kena selesaikan tugasan tersebut. Tu tanggungjawab dia. So, bertanggungjawab kat sini nampak pada Farhani dan rakan-rakannya bertanggungjawab untuk selesaikan tugasan. Ada yang cari kumbang, ada yang cari rama-rama. Dia nak bina Zoo Mini Serangga dekat sekolah. Tanggungjawab juga nampak pada Cikgu Salimah. Dia rasa bertanggungjawab atas kehilangan Farhani. Jadi dia suruh murid-murid berkumpul di Dusun Datuk Farhani untuk cari Farhani. Bila dah nampak nilai tanggungjawabnya, macam ni alias kan. So kat sini senanglah persoalan tentang tanggungjawab seorang anak terhadap ibunya. Kalau yang bawah tu
persoalan tentang tanggungjawab pelajar terhadap gurunya. Kalau awak nak cerita pasal Cikgu Salimah, persoalan tentang tanggungjawab seorang guru kepada pelajarnya. Ikut suka hati awak lah. Nak tulis yang mana satu contohnya? Okey, watak. Alah, hai senangnya. Seorang yang bertanggungjawab. Siapa ni? Alias. Yang ni pula siapa? Farhani, Syamil, Mira, Cikgu Salimah. Pengajaran, takkan tak tahu pengajaran. Tanggungjawab ni awak nak cakap tanggungjawab si Alias tu kan, dia bertanggungjawab untuk menjaga dengan memelihara cot, dia bagi makan, dia mandikan cot setiap pagi pun boleh juga. Tak ada masalah. As long as menunjukkan tanggungjawab. Pengajaran, kita hendaklah menjalankan tanggungjawab yang diamanahkan dengan sebaik mungkin. Dah settle. Dah settle. Tu baru satu tanggungjawab. Lagi, nilai apa yang awak dapat? Kalau dua-dua novel ada, ialah nilai keprihatinan. Orang Melaka apa yang prihatin? Pak Din juga Pak Din. Pak Din. Mak Sukiah. Mak Sukiah. Mak Sukiah. Dia prihatin terhadap keluarga Alias. Jadi dia selalu beri makanan dengan ikhlas, tak harapkan apa-apa balasan pun. Okey, Pak Din prihatin. Dia suruh Alias petik kelapa dia. Waktu yang apa tu kan ada beruk jantan yang pergi masuk kebun orang tu pun Pak Din macam cakap ni bukan kerja cot. Macam bela. Pisang tu pasal pisang tu. Bela, cot dan Alias yang dituduh bukan mencuri, merosakkan tanaman. Ada lagi tak? Ada. Cikgu Sunan prihatin. Cikgu Sunan dia prihatin terhadap keadaan Alias. Dia tanggung perbelanjaan, pengajian sampai universiti. Okey? Itu untuk prihatin novel cot. Kalau prihatin kat novel Selangor, apa prihatin kat novel Selangor? Farhani dan kawan-kawan dia. Lawat Puan Lee. Siapa Puan Lee? Mak Kim Yong. Sebab Kim Yong hilang. Dekat situ barulah mereka nampak, oh Kim Yong ni suka kumbang. Sebab dia ada koleksi kumbang dia sendiri. So Farhani prihatin terhadap ni. Lagi yang prihatin siapa? Devna, Haikal prihatin terhadap nasib Farhani. Sebab tu mereka malam tu dia return balik, datang semula ke rumah Usang di Dusun Datuk Farhani untuk cari Farhani. Persoalannya boleh buat tak? Alah senangnya, persoalan tentang sifat prihatin terhadap nasib malang orang lain. Dah settle. Sini. Seorang yang prihatin. Allah, hai senangnya hidup. Siapa wataknya? Kat sini, Mak Sukiah, M. Suke, and then PD, and then Cikgu Sunan. Yang kat bawah ni, Farhani dan kawan-kawan dia dah and friend, FNF. Yang kat bawah tu siapa? Devnas dengan Haikal. Ni orang-orang yang prihatin lah ni. Senang je. Benda mudah, jangan susahkan. Pengajaran, kita hendaklah, mana entah tulisnya, hendaklah prihatin terhadap nasib orang lain yang malang serta berusaha untuk membantu mereka. Dah settle. Lagi satu saya nak awak buat sendiri. Apa nilai yang awak belajar daripada novel-novel awak tu? Ikut je awak punya sendiri. Cikgu, saya nak buat keberanian untuk novel cot. Boleh, tak ada masalah. Cikgu, saya nak buat kasih sayang. Tak boleh lah sebab kasih sayang tadi dah ada dekat tema. Awak nak buat ketaatan pun boleh. Awak nak buat bekerjasama pun boleh. Cot dengan Alias bekerjasama untuk kutip pula, untuk petik kelapa boleh. Untuk novel Tawanan Komandan Kaukasus,
awak nak buat dia punya nilai dia ialah nilai setia kawan, boleh. Nak buat keberanian, boleh. Tak ada masalah. Buat lagi satu on your own. Cikgu, pengajaran jujur macam mana yang nak tulis? Okey, kita haruslah jujur dalam setiap perbuatan dan perkataan agar tidak menimbulkan salah faham. Okey, latar masyarakat sama je macam watak. Masyarakat yang prihatin, masyarakat yang bertanggungjawab, masyarakat yang jujur, masyarakat whatsoever, masyarakat yang you buat pun tak ada masalah. Yang cikgu tak ada, yang crucial yang cikgu tak ada ialah latar tempat. So contohlah kalau awak nak buat untuk cot, latar tempatnya sekolah, kebun Pak Din dengan rumah alias. Ni tiga ni. Sebab ada banyak peristiwa yang kita boleh kaitkan tiga tempat ni. Okey, kalau untuk novel Tawanan Komando Kaukasus, Rumah Kim Yong, kelas nama kelas dia cikgu lupa lah, kelas 1 apa entah macam tu lah. Maharaja Tanduk, Mahligai Maharaja Tanduk, tabung makmal tabung uji, ni pun boleh antara latar tempat yang awak nak boleh buat sebabnya boleh kaitkan dengan pelbagai contoh, pelbagai peristiwa, right? Macam mana? Cikgu harap anda belajar sesuatu. Jangan lupa like dan subscribe. Bye.